Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, tadi kita dah membahaskan, membincangkan, mentadabur bagaimana sikap kaum musyrikin yang sentiasa memberontak, menolak, tak menerima hakikat. Walaupun Allah telah menggambarkan dalam ayat ini penciptaan manusia yang Allah tunjukkan satu persatu sampai dia berubah dan akhirnya dia mati. Jadi tuan-tuan, inilah peralihan hidup kita, suka ataupun tidak. Jadi jangan ada di kalangan kita jadi seperti puak kafir yang menolak, memberontak apa yang Allah maksudkan kat sini sebagai kewajipan mentaati perintahnya. Ini semua dibawakan kepada kita untuk kita rasa betapa hinanya dunia ni tuan-tuan. Apabila seseorang itu sakit, apabila seorang itu meninggal dunia, apabila seorang itu jatuh miskin, ini semua adalah menandakan kepada kita ketidaksempurnaan hidup dunia, supaya kita membuat persiapan untuk kembali kepada Allah ke akhirat tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah sekali melihat Nabi tidur dalam keadaan badan Nabi berbirat-birat. Apa birat ni tuan-tuan? Saya ni orang Melaka. Berbirat ni maknanya kesan pada badan itu, kesan daripada tidur di atas macam kita tikar mengkuang lah kalau kat Melaka orang dulu. Nabi tidur di atas pelepah korma macam tikar daripada pelepah korma macam pelepah kelapa kita lah tuan-tuan, ataupun macam daun apa kita panggil yang dibuat tikar di tempat-tempat di kampung-kampung contohnya. Maka berkesan pada badan Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar menangis melihat Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, saya biasa melihat pemimpin-pemimpin negara-negara asing yang mana mereka tidur tilam-tilam yang empuk, kehebatan, kemewahan yang ada. Tuan-tuan, kalau kita nampak orang hidup dalam kemewahan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita supaya cinta dunia itu tak hinggap, tak bersarang dalam hati kita. Tuan, amalkan doa ni, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Mari kita amalkan sama tuan. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tiada kehidupan melainkan kehidupan yang kau janjikan untuk kami di akhirat. Walaupun dunia ni kami kena kejar untuk sebuah kehidupan. Persekolahan anak-anak perlukan yuran, rumah perlukan bayarannya, kereta ada pembiayaannya. Kita perlukan ni sebagai alat tuan-tuan. Ia bukan tujuan, ialah keperluan. Jadi apabila kita melihat orang-orang yang lalai, sama ada di kalangan orang Islam atau bukan Islam, menunjukkan kekayaannya pada hari ini, inilah keadaannya tuan-tuan. Masing-masing nak menunjukkan dia berada dalam satu kemewahan, konon-kononnya kat situlah kemegahan dan juga kebahagiaan. Maka kita baca Allahumma la aisha illa aishul akhirah, ataupun Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tiada kebaikan melainkan kebaikan akhirat. Aku takut hati aku bersarang padanya, berserabut dengan masalah kebendaan keduniaan ini, menyebabkan aku lalai daripada-Mu ya Allah. Ini doa Nabi kita SAW. Bila Sayyidina Umar melihat keadaan Nabi seperti itu, maka Nabi SAW menjawab pada Sayyidina Umar, ya ibna akhi, wahai anak kepada sahabatku. Kerana Sayyidina Umar ni muda daripada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah telah bersabda padanya, wahai Umar, apakah kau tidak rida untuk kita hidup di dunia ini sebentar saja? Targetlah akhirat itu sebagai ultimate goal kita. Maka tuan-tuan, ada seorang itu sakit, seorang itu miskin, tak berjaya dalam kehidupannya, jangan diputus asa daripada rahmat Allah, kerana Allah menjadikan kehidupan macam itulah. Mula-mula baby, lepas tu menjadi anak, lepas tu kuat, dewasa, kemudian tegap, naik ke pengarah dan sebagainya, kemudian akan tiba waktu untuk kita turun sampai dia ke puncaknya, tidak ada pilihan melainkan turun ke bawah tuan-tuan. Maka itulah akhiran hidup. Maka kita akan naik semula, ada kita orang beriman di akhirat nanti, dan terus naik tanpa ada kesudahannya, kerana kehidupan akhirat itu yang kekal abadi. Maka tuan-tuan, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Anggaplah kesusahan hidup ini sebagai satu tarbiyah untuk kita mendapat sesuatu yang lebih baik, iaitu akhirat, macam Rasulullah SAW. Dan akhir sekali Allah menyatakan, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu penghukum yang paling bijaksana? Iaitu Allah buat keputusan yang terbaik. Itu sebab dalam kehidupan, andai kita melihat orang yang lebih kaya daripada kita, jangan rasa iri hati padanya. Itu ketentuan Allah untuknya. Kerana apa yang Allah tetapkan untuk beliau sebanyak RM1, takkan kita dapat RM1 itu. Apa yang Allah beri pada kita RM1, takkan didapat daripada kita itu. Redalah dengan apa yang Allah beri, kerana Allah lah sebaik-baik keputusan, pembuat keputusan. Sebab digalakkan kita tuan-tuan di hujung bacaan surah At-Tin ini, supaya kita bila baca ayat ini, alayhisallahu bi ahkamil hakim, ini bukan soalan, bukankah Allah itu sebaik-baik yang buat keputusan? Jawab tuan-tuan. Jawapan yang diajar oleh Nabi kita SAW, iaitulah kita mengatakan, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar wahai Tuhan, apa yang kau katakan ini semuanya benar. Jadi ini nama interaksi dengan Al-Quran tuan-tuan.
Apabila ayat itu tanya kepada kita, kita jawab, ya wahai Tuhan, aku tidak meragui sedikit pun, semuanya nikmat Kau yang maha besar. Jadi demikian adab kita ketika berinteraksi dengan Quran, seperti disebut oleh para ulama, contohnya Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Hadis ini juga disebut oleh Imam Tabari dalam tafsirnya. Sekian dari saya tuan-tuan, moga-moga dapat manfaat daripada apa yang disampaikan di pondok masjid ini. Sebaik semuanya daripada Allah, yang kelemahan itu milik manusia, walaupun hakikatnya daripada Allah juga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yuqarribuna ilaika ya Rahman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan tuan-tuan ke pondok masjid sekali lagi dalam sesi pagi ni tadabbur surah Al-Alaq. Jadi surah ni merupakan salah satu surah Makkiyah dengan ijma' para ulama. Ia terdiri pada 19 ayat. Bahagian awalnya iaitu di pertama hingga firman Allah SWT, ma lam ya'lam, adalah ayat-ayat yang pertama sekali turun kepada Nabi kita SAW yang berlaku di Gua Hira, seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullah alaihi. Jadi tuan-tuan, dalam sebahagian naskah surah ni dinamakan dengan surah Iqra. Ada sebahagian lain pun dinamakan dengan surah Al-Qalam, dipanggil dengan surah Al-Qalam, macam surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa yasturun. Dan ada surah nama yang lain iaitu surah Al-Alaq. Jadi tuan-tuan, ini saya sampaikan daripada kitab yang bertajuk Nurul Furqan, juz amma daripada tafsir Jalalain. Baik, saya bacakan untuk tuan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla, ara'aita in kana 'alal huda أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang maha pengasihani lagi maha merahmati.
Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Dia menciptakan manusia daripada ketulan darah-darah beku. Bacalah dalam keadaan Tuhanmu yang paling mulia dan pemurah, yang mengajar dengan pen, mengajar manusia apa yang dia tidak mengetahui. Sungguhnya manusia itu memang melampaui batas. Bahawa dia melihatnya kaya, maka dia tidak lagi berhajat. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali kamu. Adakah kamu pernah melihat seorang yang menghalang seorang hamba Allah apabila dia mengerjakan salat? Adakah kamu nampak jika dia di atas hidayah atau dia menyuruh dengan ketakwaan? Adakah kamu nampak jika dia mendustakan dan berpaling? Adakah tidak diketahui dengan bahawa sungguhnya Allah Maha melihat? Jangan sekali-kali demi kebesaran kami, jika tidak dia berhenti, pasti kami akan menyentap dengan bahagian hadapan kepalanya. Bahagian hadapan kepala yang berdusta dan bersalah, maka hendaklah dia manggil ahli kumpulannya. Kami akan manggil para malaikat Zabaniyah. Jangan sekali-kali, jangan kamu taat kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah SWT. Baik, muslim-musliman hati dan dikasihi dalam rujukan kitab yang ada di tangan saya pada waktu ini, Nurul Furqan, tafsir Jalalain, ya. Saya terang kepada tuan-tuan untuk kita tadabbur bersama. Ayat ini menceritakan tentang suruhan perintah Allah SWT kepada Nabi-Nya untuk membaca. Dan kita semua sedia maklum, ayat ini diturunkan oleh Allah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam melihat kebejatan yang berlaku pada orang-orang Mekah, orang Arab, Quraisy itu khususnya, maka Nabi SAW telah pun melarikan diri. Nabi telah pun menyembunyikan diri. Nabi pergi untuk beruzlah, Nabi pergi untuk berkhalwat. Mungkin istilah saya kurang tepat melarikan diri, ya. Bukan, Nabi pergi untuk mencari satu jalan keluar, untuk memproposkan kepada masyarakat itu supaya keluar daripada kebejatan, penyimpangan, kejahatan mereka lakukan. Iaitulah orang kaya menindas orang-orang miskin, orang-orang yang berkedudukan, mengambil kesempatan terhadap orang lemah, hamba-hamba sahaya diperlakukan apa sahaja. Bayangkan tuan-tuan, seperti disebut dalam sirah Ibn Hisham, ada seseorang di kalangan orang Arab itu mempunyai hamba sahaya, takut hamba sahayanya mempunyai hubungan dengan isteri atau anak-anak perempuannya, maka dikeratnya di bahagian kemaluan hamba lelaki itu, dipanggil khasi. Orang dipanggil kasih, di khasinya. Perbuatan ini haram tuan-tuan, tidak dibenarkan oleh syarak. Maka kalau seseorang nak belajar mana, mungkin dia meletakkan sebiji apple di atas kepala hamba saya itu, maka dia belajar mana, tembak tepat tak kena apple itu. Kalau kena hamba saya itu, nasib lah. Inilah kejahatan yang berlaku pada orang-orang Arab di waktu mereka menjadi orang yang hebat dalam perniagaan, perdagangan, maka mereka merasa diri mereka sebagai Tuhan. Manakala ada suku Arab pula yang kerjanya membunuh anak-anak perempuan. Ini tidak berlaku pada orang Quraisy. Kalau ada yang menceritakan ia berlaku pada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ia tidak berlaku sebenarnya. Ia satu pendustaan, ditolak oleh para ulama hadis. Kan ada satu cerita, itu mereka berkata melihat Sayyidina Umar ni duduk seorang diri, dia pun ketawa, lepas tu dia menangis. Tanya kepadanya, kenapa nampak tuan ketawa, tuan menangis? Dia kata, dahulu semasa aku jahiliah sebelum Islam, aku nak pergi merantau berdagang, aku nak bawa Tuhan daripada batu berat, aku buat Tuhan daripada kurma, susun buah kurma tu. Maka dalam perjalanan, bila dah sampai ke negara Syam, Tuhan yang aku sembah itu, aku rasa lapar. Aku pun makan kepalanya, tangannya, kakinya, yang habis aku makan Tuhan yang dibuat daripada kurma itu, disusun kurma itu. Maka aku tergelak melihat kebodohanku. Kata Sayyidina Umar, ni cerita tak betul tuan-tuan, tuan cerita tak betul. Satu riwayat pun mengatakan Sayyidina Umar, dalam riwayat yang sama mengatakan Sayyidina Umar memiliki anak perempuan orang Arab. Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Orang-orang Arab zaman dahulu kalau mereka mendapat anak perempuan, merasa satu keaiban kerana dia membawa pada mereka ni malapetaka lah, kesialan lah tuan-tuan. Perkataan yang tepat saya nak jumpa, saya tak ingat tuan-tuan. Lalu apa yang akan dilakukan? Mereka akan bunuh anak perempuan dengan cara yang sangat tragik. Dia ambil anak perempuan tu, dikambusnya hidup. Maka ini dinyatakan oleh Allah SWT surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Apabila diberi berita gembira tentang kelahiran seseorang manusia, seorang anak perempuan, maka si Arab ini menjadi sangat malu. Apa yang dibuatnya? Apakah disimpannya anak itu dengan keaiban ataupun dikambusnya dalam pasir? Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Maka dikatakan Sayyidina Umar ni anak perempuannya sudah besar, dah jadi ialah anak mungkin seorang gadis usia 5-6 tahun. Sayyidina Umar kata pada isinya, pakaikan dia pakaian paling cantik. Isteri kata, jangan buat apa-apa padanya wahai suamiku.
Dia bawanya anak itu ke tengah padang pasir, digali, anak itu pun gali sama main pasir tuan. Dan dalam lubang itu ditolaknya anak perempuan tu, dikambusnya, sampai ke hari ini mendengar lagi aku akan teriakannya, kata Sayyidina Umar. Ini cerita tak betul tuan ya. Jangan bawa cerita ni. Cerita ni tak pernah berlaku pada masyarakat Quraisy. Ia mungkin berlaku pada setengah orang Arab selain daripada Quraisy pada masa itu. Jadi Nabi kita SAW telah pun pergi ke Gua Hira untuk mencari idea bagaimana nak membantu keluarkan masyarakat Arab ini daripada kebejatan, penyimpangan, kejahatan mereka pada masa itu. Maka Allah pun mendatangkan wahyunya melalui Jibril yang pertama. Jibril datang bawa wahyu yang pertama ni tuan, surah Iqra. Jadi ayat ini menyuruh untuk membaca. Ia menjadi satu peringatan buat kita selaku kaum muslimin bahawa menjadi mulia dengan sebab membaca. Orang putih pun sebut you stop reading. Ayat ni berkata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Baca apa sahaja. Allah tak sebut baca apa di sini. Baca benda yang menambah nilai kedudukanmu di sisi Allah SWT. Baca benda yang menambah ketakwaan. Baca perkara yang akan menjadikan kau dekat hubunganmu dengan Tuhan. Itu sebab seorang tabi'i yang terkemuka, mungkin beliau ni bawah daripada tabi'i, namanya Abdullah bin Mubarak, saudagar yang kaya, yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi jarang-jarang seseorang manusia menghimpunkan kehebatan yang begitu sekali seperti Abdullah bin Mubarak. Ketakwaan, sebutlah dia nombor satu. Kesalehan, sebutlah dia nombor satu. Tahajudnya, sebutlah dia nombor satu. Bacaan hadisnya, dia merupakan ulama hadis. Kekayaannya, sebutlah dia merupakan seorang yang sangat kaya. Sehingga pada zaman Abdullah bin Mubarak ini berniaga, pernah beliau hadir di Baghdad melihat seorang perempuan makan bangkai itik kerana dah berminggu tak makan makanan. Maka Abdullah bin Mubarak yang sepatutnya dijadualkan pergi haji bersama dengan membantu-membantunya itu, akhirnya tanya pada perempuan tersebut dan mendapatinya benar-benar miskin. Maka Abdullah bin Mubarak telah beri kepadanya semua wang yang diperlukan untuk bawa pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Haji itu bukan haji sunat baginya, dia dah buat haji yang wajib. Maka dia pun mengerahkan bantunya semua untuk pulang semula ke Khurasan. Kan dekat tuan-tuan, Khurasan dan Baghdad itu, semata-mata untuk membantu perempuan yang miskin, janda itu dengan anak-anaknya, berikan kepada wanita itu wang sebanyak 1000 dinar. Macam kita pada hingga 1 juta tuan-tuan. Bayangkan betapa banyaknya harta Abdullah bin Mubarak. Lagi Abdullah bin Mubarak ini dikatakan pada zamannya telah beri gaji tetap kepada ulama-ulama yang hidup pada zaman itu, macam Imam Malik sendiri, Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri, Muhammad bin Ulayyah. Maka Abdullah bin Mubarak ini telah spend a lot of money tuan-tuan untuk bantu ulama-ulama ini dengan mengatakan, tuan-tuan guru mengajar tak perlu cari kehidupan, saya yang akan bagi duit, saya akan bagi tiap bulan. Maka keperluan tuan guru telah pun dicukupkan, tak perlu tuan guru fikir lagi untuk mencari kehidupan, kerana orang macam tuan guru kena berkhidmat pada masyarakat dengan menyampaikan ilmu. Ya Allah tuan-tuan ni mulia sekalian, bayangkan kalau orang-orang kaya yang ada pada ini punya kesedaran untuk membantu ulama-ulama, para ustaz yang menyampaikan ilmu. Dan para ustaz ni pula bila dibantu jangan tamakkan dunia sangat. Bila dapat satu keperluan, tak payahlah pergi cari lebih, kerana apa yang dapat itu kalau mencukupi dan lebih daripada cukup, mungkin duduk di kampung-kampung kita bina madrasah boleh bangunkan, cukup setakat itu, bangunkanlah keilmuan pada masyarakat. Kerana kadang-kadang kebimbangan berlaku tu, jiwa tak pernah rasa cukup, dah dapat nak lagi. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, kita kena bersikap dengan sifat qanaah. Itu sebab dalam doa Nabi SAW, saya pesan tuan-tuan amalkan doa ni. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ingat? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang beriman sepenuhnya kepadamu, yang tenang dengan ketetapanmu, iaitulah dia beriman adanya pertemuan denganmu kelak, dan redha dengan qada'mu, dan qanaah dengan segala pemberianmu. Qanaah maksudnya apa tuan-tuan? Qanaah ni zuhud lah. Dapat cukup, alhamdulillah, syukur setakat ini yang diperlukan, lebih-lebih cukup. Kalau tak ada qanaah dan begini, payah tuan. Kata Imam Syafi'i, idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa.
Iza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikul dunya sawa. Kalau engkau ni punya hati yang qanaah, engkau dengan orang paling kaya di dunia ni sama saja. Jadi balik pada cerita Abdullah bin Mubarak ni tadi, adalah seorang salafus salih, seorang yang sangat hebat, sangat banyak infaknya, sangat banyak bantuannya kepada para ulama Islam, beri pada mereka gaji tetap tanpa kurang sedikit pun, dan jumlahnya sangat banyak tuan-tuan. Ibaratnya saya kira pada hari ini, kalaulah diibaratkan macam seorang tu dapat 50-60 ribu ringgit sebulan tuan-tuan, macam gaji seorang menteri, subhanallah, insya-Allah tabaraka taala. Maka Imam Abdullah bin Mubarak ni bayangkan kekayaannya dia beri kepada ulama-ulama Islam macam Imam Malik bin Anas tadi, dengan mengatakan tuan guru tak perlu cari kehidupan lagi kerana semua saya dah cukupkan, maka gunakanlah kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Abdullah bin Mubarak ni tuan-tuan punya satu tabiat, dia tak suka cakap yang kosong, yang benda-benda melalaikan, mengalpakan, tak ada masa untuknya. Setiap kali dia melihat orang cakap lalai, dia membangun, dia pergi duduk membaca kitab. Orang berkata kepadanya, wahai Abdullah bin Mubarak, mai bersembang. Dia kata, daripada aku bersembang benda-benda lara dengan engkau ni semua, baiklah aku duduk bersembang dengan para sahabat. Mereka berkata, mana ada para sahabat lagi zaman sekarang? Aku membaca kitab-kitab hadis ini, aku sedang bersembang dengan para sahabat, maka aku membaca kata-kata mereka. Tengok tuan ni, ini membaca membina minda tuan-tuan. Jadi kalau kita duduk lalai dengan hearsay daripada orang saja, tidak akan menambah nilai kita. Maka jadilah orang yang baca. Kerana itu wahyu yang pertama membina tamadun tuan-tuan. Kepentingan baca itu disebut oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Kerana kalau kita tidak membaca, kita akan merasakan orang lain lebih hebat daripada kita. Tapi kalau kita membaca, kita sedang membina jambatan dengan Allah SWT, hubungan dengan Allah SWT. Subhanallah, insya-Allah tabaraka ta'ala. Jadi orang yang baca adalah orang bina tamadun. Tanpa membaca, kita akan menghancurkan tamadun. Bukan tidak bina, menghancurkan apa yang ada. Kerana kita akan terikut-ikut dengan tingkah laku dan sikap orang-orang jahil yang tiada pedoman. Bezanya Islam ini dengan bukan Islam tuan-tuan. Tengok siapa dia sarjana barat sebagai contohnya, Sigmund Freud. Kan? Orang kata sebut Freud tuan-tuan. Beliau ni berkata bahawa asal usul kehendak yang ada dalam diri manusia ni adalah sifat berasaskan seksual. Dia ada ego, super ego, yang menampakkan bahawa kanak-kanak itu daripada kecil gilakan benda yang bersifat seksual. Ini semua kata-kata berdasarkan pandangan, pengamatan. Sedangkan dalam Islam mengajar kita, kata Muhammad Qutub dalam kitabnya Ilmu Nafsi, ilmu nafsi, bagaimana dalam Islam ni ada psikologi Islam, bahawa menunjukkan bahawa sebenarnya Allah menjadikan kita dengan sifat takut, berharap, cinta, benci, kemudian barulah perkara bersifat seksual itu lahir kemudian. Mana mungkin seorang kanak-kanak itu daripada kecil tergila-gilakan ketika minum susunya itu membayangkan seksual. Takkanlah macam tu budak lelaki yang kecil, baby yang kecil. Jadi kalau betul budak perempuan ketika minum susu ibunya, apa benda dia fikir pula? Adakah itu membina lesbian? Pelik lah tuan-tuan. Sigmund Freud ni punya pandangan, tapi dikaji hari ini di barat, diimani oleh sebahagian daripada orang-orang barat, dan malangnya ada orang Islam juga yang terikut-ikut dengan perkara ni, seperti yang dibahaskan oleh Syekh Muhammad Qutub dalam bukunya bertajuk Ilmu Jiwa Islam dari Sudut Kejiwaan tuan-tuan. Baik, jadi kita kembali kepada ayat ini. Perlu pentingnya kita menjadi orang membaca. Membaca bukan benda-benda yang remeh-temeh tuan, baca benda yang bina ilmu, baca benda yang bina kefahaman, baca ilmu yang menjadikan kita orang lebih baik daripada sebelumnya, baca ilmu yang menyebabkan kita boleh jadi kepimpinan. Ya. Jadi Allah mengajar kita kat sini, bila perhatikan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu daripada segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia lagi maha pemurah. Jadi maksud manusia kat sini kalau kita perhatikan, dia merujuk kepada semua jenis, bukan nama mufrad biasa. Dia merujuk kepada semua manusia melainkan Nabi Adam. Kerana Nabi Adam tidaklah diciptakan daripada darah, tidak diciptakan daripada jasmani. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Taala daripada tanah. Jadi penciptaan dimaksudkan sini khalaqal insana min 'alaq adalah merujuk kepada manusia keseluruhannya selain daripada Nabi Adam dengan isterinya Hawa. Baik. Kalau kita lihat perkataan 'alaq ini kata para ulama tafsir, contohnya disebut oleh Al-Imam At-Tabari yang tafsirnya seperti nyatakan dalam kitab Nurul Furqan ni tuan-tuan. 'Alaq ini merujuk kepada jama' 'alaqah yang berarti ketulan darah beku. Jadi penciptaan manusia mula daripada tanah, kemudian air mani, seterusnya seketul darah beku, seterusnya seketul daging, hingga akhirnya seperti yang disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun. Jadi penciptaan manusia menjadi sempurna daripada darah, seketul daging, segumpal darah, seketul daging, kemudian menjadi manusia, ditiupkan ruh padanya, disuruh oleh malaikat untuk menetapkan empat perkara seperti yang Allah SWT kehendaki. Jadi
Allazi 'allama bil qalam, Allah mengajar manusia dengan perantaraan pena, dengan pen. Jadi kat sini kalau kita lihat tuan-tuan, Iqra yang kedua yang datangkan oleh Allah, yang pertama tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi ada dua kali perkataan Iqra disebut di sini. Iqra yang kedua ni kata para ulama tafsir merupakan satu takkid ataupun taukid, pengukuhan. Seperti mana kita cakap pada anak kita, nak belajar sesungguh, nak belajar sesungguh. Jadi taukid kat situ dengan tujuan untuk mengingatkan dia, memberitahu dia kepentingan untuk melakukan satu perkara tersebut. Jadi kemudian Allah menjelaskan alamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar manusia perkara yang belum diketahui olehnya. Allah beri hidayah kepada kita. Lihat tuan, Imam Ghazali berkata, bayangkan dalam kehidupan kita, kenapa rambut ni panjang tapi kening tak panjang-panjang, janggut panjang, kening tak panjang-panjang. Kenapa tak panjang-panjang? Kalaulah kening kita panjang, alis mata ni panjang, saya tutup mata kita tuan-tuan. Kenapa Allah jadikan begitu? Bagaimanakah sistem badan ni berfungsi kan? Bagaimana Allah jadikan jari kita seperti ini? Kenapa jari yang 4 ni lurus, satu ni bengkok? Bayangkan kalau ni pun lurus seperti biasa, seperti yang lain, maka kita tidak akan boleh pegang apa-apa pun tuan-tuan. Kenapa Allah jadikan tangan kita 2 saja? Tidak jadikan 4. Kalau jadikan 4, barangkali 2 boleh memandu kereta, 1 boleh minum air, 1 boleh pegang handphone. Tak adalah kena tahan polis. Tak cantik tuan-tuan. Bila Allah jadikan begitu, tak cantik. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana Allah SWT telah pun menjadikan kita dengan secantik-cantik kejadian, dan Allah mengajar kepada kita benda yang kita tidak tahu. Setiap hari ada ilmu baru yang ditemui, dan itulah yang dimaksudkan alamal insana ma lam ya'lam. Ya, alamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajar kita apa yang kita tidak tahu. Jadi hidayah merupakan satu benda yang diajar oleh Allah SWT. Kemudian Allah mengajar kepada kita penulisan, Allah mengajar kepada manusia pembuatan. Ini semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, hasil daripada ilmu yang kita cari ni tadi. Ilmu itu antara kuncinya adalah dengan membaca. Kalla innal insana la yatgha, malangnya manusia itu memang melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, bila dia mendapat sesuatu kekayaan, dia merasa dirinya sudah cukup dan tidak perlu kepada Allah SWT lagi, tak perlu lagi kepada Tuhan. Itu sebab dalam hadis mengatakan, kalau tidak 3 perkara, maka manusia itu tidak akan membongkokkan dirinya kepada Tuhannya. Takkan dia tawaduk. Yang pertama sekali, Allah jadikan manusia itu sakit. Dengan sakit dia jumpa dengan doktor, doktor pun tak rawat, dia mencari macam mana nak rawat ni, Allah saja rawat. Yang kedua, mati. Kalau tidak kematian, manusia akan sombong. Yang ketiga adalah kerana kejahilan. Maka dia tahu Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi inilah di antara sikap orang apabila mendapat kekayaan, dia lupa yang beri kekayaan itu adalah Allah SWT. Inna ila rabbika ruja'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhan kamulah kamu akan dikembalikan. Ara'aita alladhi yanha, ayat ini berkaitan dengan Abu Jahal dan kuncu-kuncunya, penyokong-penyokongnya yang pernah menghalang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya baca untuk tuan-tuan tafsiran para ulama kat sini pada kitab Nurul Furqan. Abu Jahal pernah berkata kepada kawan-kawannya, adakah Muhammad selalu mencemarkan mukanya dengan tanah? Dia perli Nabi, dia sindir Nabi. Nabi sujud itu muka kena pada tanah kan, jadi anggap Muhammad mengotorkan mukanya dengan tanah. Kalau dia sujud lagi, nanti aku nampak dia buat begitu, aku akan pijak leher dia dan mencemar dan mengotorkan mukanya dengan tanah. Kerana Abu Jahal pergi ke arah Nabi yang sedang mengerjakan salat, dia nak pijak leher Nabi. Abu Jahal manusia paling celaka ni tuan-tuan. Nabi menyatakan dia merupakan Fir'aun untuk umat Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal ni Fir'aun, macam Fir'aun tu menentang Musa AS. Abu Jahal ini adalah Fir'aun umat ini. Abu Jahal datang untuk memijak kepala Nabi SAW. Tiba-tiba Allah menjadikan di antara dia dengan Nabi yang sujud itu satu parit yang menyala-nyala apinya. Maka dia melihat, dia pun terkejut. Dia nak pijak, dia nak kotakan janjinya kepada sahabat-sahabatnya itu bahawa dia nak pijak leher Nabi yang sedang sujud, yang sedang mengotorkan mukanya dengan tanah, perlinya itu. Tiba-tiba dia melihat satu parit api yang menyala. Terkejut dia, maka dia pun berundur ke belakang. Bila ditanya oleh kawan-kawannya seperti hadis Muslim, Ahmad, Nasai dan sebagainya, Abu Jahal kata, demi Allah, tadi aku nak pergi dekat Muhammad, aku tengok parit api. Orang kata, mana dia tak nampak apa-apa pun. Demi Allah, aku nampak kalau aku lalu situ memang aku kena sambar dengan api itu, api neraka katanya. Pun demikian Abu Jahal tidak beriman juga tuan-tuan. Alangkah malangnya Abu Jahal ni tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kemudian
Jadi di sini Muhammad SAW ini mengajak manusia kepada hidayah, mengajak kepada ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, apakah kamu nampak dia mendustakan atau paling alam ya'lam bi anna Allah yara, adakah dia tidak mengetahui bahawa sungguhnya Allah melihat. Kalla la ilam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, demi kebesaran kami jika dia tidak berhenti pasti akan menyentap bahagian hadapan kepalanya. Ini Abu Jahal punya bahagian di sisi Allah Taala. Kalau dia tetap menentang Nabi SAW, maka pada waktu itu Allah akan menyentapnya masuk ke neraka, tuan-tuan. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, kepala yang paling banyak berdosa masalah. Nasiyah ni tuan-tuan, kawasan ni tuan-tuan. Manusia masuk neraka nanti, malaikat Zabaniyah yang ada di pinggir neraka itu akan menangkap manusia ni di bahagian ubun-ubunnya kat sini, tuan-tuan. Malaikat menangkapnya, kita pun tak ada nak gambarkan betapa besarnya malaikat ini. Kerana Jibril yang muncul di depan Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan juga dalam peristiwa pertama menerima wahyu, memiliki 600 sayap. Boleh kita bayangkan bumi ini baginya hanyalah sebesar macam bola golf agaknya, tuan-tuan. Macam bola golf agaknya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala, macam bola pingpong agaknya. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan falyad'u nadiyah, panggillah dia teman-temannya. Bahasa Arab sebut nadi ni, tuan-tuan. Nadi ni macam clubhouse pula, clubbing, apa pula, tuan-tuan, mana kelab malah. Yang masukkan Nadia ni, bahasa Arab sebut Nadi adalah satu kelab. Biasanya orang yang tertentu dia ada member dalam kelab golf ke, dengan kelab menembak ke. Maka maksud kat sini, Abu Jahal ni seorang yang pemimpin yang dikagumi. Dia ada kelab dia dianggap oleh orang kaya macam dia saja. Dia berkata kepada pengikut-pengikutnya dan juga kawan-kawannya dan kelab itu, bahawa nanti kita tentang Muhammad, aku dengan kau semua, kita pergi balun Muhammad cukup-cukup. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kat sini, tuan-tuan, sebelum ayat ini turun, Abu Jahal mengherdit Nabi, melarang Nabi mengerjakan salat. Dia pernah berkata kepada Rasulullah, demi Tuhanku, engkau lebih mengetahui di Mekah ni tiada seorang pun yang lebih ramai pengikut kumpulannya bandingkan aku. Demi Tuhanku, jika aku mahu, aku pasti akan penuhkan lemah Mekah ni dengan tentera yang kuat daripada kuda-kuda yang tangkas, pemuda yang gagah berani untuk menghapuskan kau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Jahal penuh sombong, tuan-tuan, kesombongan. Abu Jahal ni mati terkorban dengan hina dalam perang Badar. Dibunuh antaranya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardah. Sahabat Nabi yang rendah ini mampu untuk memukulnya dengan bantuan beberapa sahabat yang lain. Mati Abu Jahal. Jadi Allah menjelaskan, sanad'u zabaniyah, kami akan panggil malaikat-malaikat yang ganas, penjaga-penjaga api neraka ini untuk membalun kau. Malaikat yang besar, ganas, kasar, untuk membinasakan Abu Jahal. Dalam hadis mengatakan, law da'a nadiya la akhazathu zabaniyah iyanan. Kalau Abu Jahal mengutarakan janjinya itu, dia mengumpulkan semua tentera dan juga orang-orang kuat dalam lembah di kota Mekah itu untuk menghapuskan Nabi. Kalau dia betul-betul mengutarakan janjinya itu, maka ketika itu juga Allah akan membalurnya, mengangkatnya, malaikat datang supaya semua orang nampak pada masa itu. Tapi dia tidak buatlah, tuan-tuan. Ini hanya menampakkan kesombongannya. Maka Allah menjelaskan, sanad'u zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Janganlah engkau, wahai Muhammad SAW, sekalian manusia, taat kepadanya. Kembalilah diri kamu kepada Allah Taala. Ayat ini memberi kepada kita pengajaran bahawa bila kita berada dalam kesusahan, kita mendapat penentangan dalam menyampaikan dakwah Islamiah, menyampaikan Islam, maka jangan lupa Allah bersama kita, tuan-tuan. Jangan rasa takut, jangan rasa susah hati. Dia ajar kita dalam hadis, bila orang melakukan kejahatan pada kita, tuan-tuan, ada banyak doa yang Nabi anjurkan sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh baca, Allahumma inna na'udzubika min syururihim, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan engkau supaya kenakan mereka pada tengkuk mereka, ya Allah, maknanya menghapuskan mereka. Wa na'udzubika min syururihim, kami mohon kepadamu perlindungan daripada kejahatan mereka. Ataupun, tuan, kita boleh doa, Allahumma kfini syarrahum bima syi'ta, Allahumma kfini syarrahum bima syi'ta, Allahumma kfini syarrahum bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku, lindungilah aku daripada kejahatan mereka dengan apa yang kau kehendaki, wahai Tuhan. Betul. Kadang-kadang kita berdepan dengan situasi yang getir, yang takut, yang boleh, inilah manusia ada kalanya dia takut. Takut ni taklah bersalah dengan iman. Kadang kita tak mampu, kita merasa takut. Ada lagi doa yang diajar oleh Allah SWT menerusi lisan Nabi-Nya SAW, yang antara disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Azkarul Azkar, ringkasan kepada Azkar Imam Nawawi. Kalau kita terpaksa berjumpa dengan seperti ini, tuan-tuan, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika min syururi anfusina wa min syururi ma khalaqa wa min syururi ghasaqin idza waqab wa min syururi ghasiqin idza waqab wa min syururi ghasiqin idza waqab wa min syururi ma khalaqa wa min syururi ma khalaqa wa min syururi ghasiqin idza waqab wa min syururi ghasiqin idza waqab wa min syururi ma khalaqa wa min syururi ghasiqin idza waqab 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 wa
Bismillahi siqatan billahi wa tawakkulan alaihi. Bismillahi siqatan billahi wa tawakkulan alaihi. Bismillahi siqatan billahi wa tawakkulan alaihi. Allah, aku meyakini kuasa-Mu, aku bertawakal padamu nak menghadapi situasi ini. Ya, kita bekerja di bahagian penguatkuasaan contohnya. Takut kan berdepan dengan gangster-gangster. Kita bekerja sebagai pegawai polis contohnya. Kita sebagai askar nak kena masuk hutan, mungkin ada musuh-musuh dalam hutan, bacalah doa ni tuan ni. Kita mungkin nak berdepan dengan jiran yang tak bertimbang rasa, bacalah doa ni. Anak kita pergi sekolah selalu kena bully, nak doa ni. Bismillahi siqatan billahi wa tawakkulan alaihi. Ya Allah, aku hanya siqah pada Engkau, aku yakin pada bantuan-Mu, aku bertawakal padamu. Baik tuan, setakat ini saja renungan kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat tadabbur surah Al-Alaq, surah yang membina tamadun, menggalak kita untuk membaca sebagaimana Nabi SAW, walaupun Nabi seorang ummi, tetapi ayat ini tujukan kepada kita, suruh kita membaca, mencari ilmu. Bacalah segala benda asalkan ia baik, asalkan ia dapat mendekatkan diri kepada Allah, asalkan ia dapat menambah nilai kita di sisi Allah dan di sisi manusia. Sekian dari saya, dan tuan-tuan nak tahu lebih lanjut boleh lihat dalam kitab ini, kitab Nurul Furqan, syarah kepada kitab tafsir Jalalain yang banyak digunakan dalam organisasi, dalam institusi pondok di negara kita. Jadi setakat ini saja dulu tuan-tuan. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahwili afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan lupa tuan-tuan, sharelah video ni pada tuan-tuan kita. Moga setiap orang mendapat pahala atas usaha yang dilakukan, jadi jariah ilmu untuk kita semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.